Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qail. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salawatullahi wa salamuh ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sambung bacaan kitab kita sampai di muka surat 4. Kita menggunakan kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muka surat 4 bahagian bawah sekali. Kata dia, maka mendahulukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan hak segala suami atas segala perempuan, atas tiap-tiap hak, sehingga mendahulukan ia atas hak dua ibu bapa. Baris yang keempat, baris yang ketiga daripada bawah muka surat 4. Dia cerita di situ, dia kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang selalu duk bagi tahu benda tu, bahawa seorang isteri mestilah mendahulukan hak suami dia walaupun ke atas ibu bapa dia. Cara mudahnya kita nak abang lagu ni. Anak perempuan selagi dia belum kahwin, dia tertakluk di bawah arahan bapa dia. Tapi bila anak perempuan kita kahwin, dia mesti mengutamakan suami dia lebih daripada mak bapak dia sendiri. Kalau suami dia kata tak boleh, pak dia kata boleh 10 kali pun, dia kena ikut hak suami kata tak boleh sekali. Perempuan, dia mesti mendahulukan hak ke atas suami lebih daripada ke atas ibu bapa dia sendiri. Seperti barang yang datang ia daripada tergaib pada mereka itu, bagi hak dua ibu bapa dan zaujah atas barang yang diceritakan daripada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bahawa sesungguhnya ia keluar serta sahabatnya, maka melihat seorang perempuan menanggung ia akan seorang yang tua di atas belakangnya. Dia cerita, kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, satu hari ketika dia berjalan-jalan dengan sahabat yang lain, tiba-tiba nampak satu orang perempuan duk kokong satu orang tua atas belakang dia. Maka berkata oleh Sayyidina Umar, apa yang kepayahan ini? Sayyidina Umar panggil budak perempuan ni, dia kata, mai sini sah, ni apa hang ni nampak lorat sangat ni? Yang duk kokong orang tua ni pasal apa? Maka menjawab perempuan itu, ya Amiral Mukminin, bahawa sesungguhnya ia bapa aku, dan sesungguhnya jadilah ia seperti kanak-kanak. Ingin ia pada tiap-tiap suatu sangat, dan berkehendak ia kepada bermain tanah seperti bermain kanak-kanak yang kecil. Dan sekali pula minta ia akan makan, dan sekali pula minta ia akan minuman. Budak perempuan ni kata, dia kata, hak aku duk kokong atas belakang ni bapa aku. Pak aku ni, dia kata, lah ni haru, kacau semua. Dia jadi lagu budak-budak. Kalau dia nak satu-satu, dia nak sangat-sangat. Dan dia kata dia nak makan air kacang, kena cari air kacang. Tu saya bawa main lah yang temikai ke apa ke. Orang tua. Bila dia main perangkat tu, dia merap dia satu macam. Dia nak air kacang. Musim hujan, kedai air kacang katup ke apa ke, dia tak kira. Dia kata dia nak air kacang. Dia nak tu, dia nak sangat-sangat. Tekoh-tekoh dia kata, pak dia ni tengok duk main tanah. Siapa budak-budak, duduk main tanah. Dan begitulah keadaan bapa dia. Sekejap nak makan, sekejap nak minum, semua orang kena
turut apa yang dia nak. Ini kata budak perempuan ni. Maka tiap-tiap raib aku daripadanya, memanggil-manggil ia akan daku dengan tangisnya. Maka aku tanggung akan dia di atas belakang aku, di mana tempat berkeliling aku. Tak boleh tak nampak mata. Bila anak perempuan ni pergi ke dapur, dia panggil lah. Dia panggil. Dia nak tengok bagi ada depan mata dia selalu. Kita biasa jumpa lah benda lagu ni. Orang tua-tua bila dia uzur, bila dia nak bangkit tak larat, dia merah. Dia merah. Tak nampak mata dia panggil lah. Panggil suruh main, suruh dua ada tepi dia selalu. So budak perempuan ni cerita bapak dia jadi macam tu. Bila tak nampak aja muka anak dia ni, teriaklah dia. Anak dia kena main, dukung dia, kokong dia atas belakang. Kemana anak dia pergi, ke situlah bapak dia ikut sama. Sehingga apabila ingin ia akan suatu, nescaya aku beri akan dia. Anak ni kata, pak aku nak apa, aku usaha cari juga bagi ada, bagi dekat dia. Dan jikalau tiada dapat, maka aku beri akan dia suatu benda demikian lagi. Kalau sekiranya tak dapat benda dia nak, maka demikian lagi, menangis dia. Tiap-tiap benda yang dia nak, dia mesti dapat. Kalau tak dapat, dia menangis. Maka ajaiblah oleh Sayyidina Umar dan berkata ia, adakah kamu tahu bahawa sesungguhnya perempuan ini mendatangkan ia akan hak bapaknya. Ajaib ni maksudnya heran lah. Sayyidina Umar heran. Dia kata ada juga anak yang macam tu. Umar kata ada anak yang sanggup sampai macam tu. Pak dia jadi nyanyuk, pak dia kacau, dia sanggup dukung pak dia pergi mana pun dia bawa. Sayyidina Umar kata ada anak yang macam tu, yang dia menyempurnakan kehendak bapak dia sampai mengorbankan kesenangan diri dia. Maka sembah mereka itu, bala ya Amiral Mukminin. Bila Sayyidina Umar tanya sahabat dia, hampa tengok budak perempuan ni, dia cuba nak tunaikan kehendak bapak dia. Sahabat yang lain kata, bala ya Amiral Mukminin. Bahkan wahai Amiral Mukminin, perempuan ni nampak gaya memang dia usaha sungguh nak puaskan hati bapak dia. Maka kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, dan aku pohon, aku berkata seperti yang demikian itu jua. Umar kata aku pun berpendapat macam tu. Memang budak ni menunaikan tanggungjawab dia sebagai anak kepada bapa dia. Bahawa sesungguhnya ia mendatangkan akan haknya. Sesungguhnya anak perempuan ni menunaikan tanggungjawab dia kepada bapa dia. Dan serta ziyadah pula. Bahkan dia tunaikan lebih-lebih pula. Ziyadah tu maksudnya lebih-lebih. Lebih-lebih. Tak sampai tidak sepatutnya. Takat-takat jaga pak dia bagi makan minum tu cukup dah. Tak sampai pokong atas belakang mana pi bawa pak dia. Sayyidina Umar kata ini sudah ziyadah. Ini sudah lebih daripada yang sepatutnya. Maka kata perempuan itu, tersalah engkau. Perempuan tu bila dengar Sayyidina Umar kata dia menunaikan tanggungjawab dia, dia kata dekat Sayyidina Umar, dia kata kamu salah. Dia kata kamu salah. Tersalah engkau ya Amiral Mukminin, kerana belum lagi aku bayar akan haknya. Dia kata tak. Hak aku duk buat ni, aku tak tunai lagi tanggungjawab. Dia kata. Di mana aku pergi, aku bawa bapak aku. Bapak aku nak makan apa, aku masak. Dia nak minum apa, aku cari bagi. Dia teriak, aku pujuk. Ni hak aku duk buat ni, tak cukup lagi. Anak perempuan ni kata. Bahawa sesungguhnya adalah bapak aku itu memelihara ia akan daku. Dia kata cuba kita kenang balik. Pak ni lah yang duk belah aku selama ni. Dan diberilah ia dengan segala asbabku. Semua keperluan aku, bapak aku bagi. Dan berkhidmat ia akan daku, serta mencita-cita ia akan hidup aku. Pak aku ni habis khidmat dah dekat aku dulu. Masa aku kecil dulu, serba macam korban dia untuk aku. Semasa aku tak boleh nak buat apa-apa dulu, dialah jaga aku. Dan dia cuba tunaikan semua cita-cita dan kehendak aku. Anak nak apa, dia cari bagi. Dan enggan ia daripada mati aku. Dia tak mau aku susah sikit pun. Ni bapak kita, dia kata. Dan aku khidmat akan dia. Dan aku berdiri memelihara atasnya. Dan tetapi aku mencita-citakan aku akan matinya. Dia kata, tapi aku ni jahat. Walaupun aku jaga dia, aku jaga makan minum dia, mana aku pergi aku bawa dia, tapi sebenar-benarnya, dia kata dalam hati aku kata awak lah orang tua ni lambat dengan hati. Sebenarnya, dia kata hati orang tak nampak. Dia kata orang duk nampak, aku duk dukung dia sana sini, aku bagi makan dia, aku bagi minum dia, aku khidmatkan dia, orang nampak lagu tu. Tapi dalam hati aku ni, aku duk ingat awak lah orang tua ni lihat ingat ni. Dia tak mau nak pergi. Hari tu nampak sakit lorak ingat dah. Sihat balik pula dah.
Jadi sebenarnya dia kata aku ada ingat macam tu dalam diri aku. Itu sebab dia kata aku sebenarnya tidak menunaikan tanggungjawab aku sebagai anak. Itu dia. Itu dia. Nah, dia mengaku betul-betul. Dia habaq betul-betul dia ada rasa lagu tu di dalam hati dia. Dan telah mengeluarkan oleh Ahmad daripada Anas telah berkata ia adalah ahli baik daripada Ansari, ada bagi mereka itu yang menerangkan mereka itu atasnya akan ini. Sehingga katanya maka tak kala memandang unta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhadaplah ia kepadanya sehingga tersungkur ia hal keadaannya sujud unta itu di antara hadapannya. Dia tidak mai cerita lain pula. Cerita tentang sujud. Kita duk bercakap tentang cerita sujud ni. Bulan dulu kita cerita bagaimana seorang yang datang ke depan Nabi, cabar Nabi, suruh Nabi tunjuk tanda kenabian dia. Nabi tengok pokok korma, Nabi panggil pokok korma. Pokok korma tu tiba-tiba terjun tinggal perdu dia, mai sujud di kaki Nabi. Bila tengok kejadian tu, orang jadi pelik. Dan mereka minta dekat Nabi, mereka kata, ya Rasulullah, izinkan kami nak sujud pada kamu. Nabi kata, jangan sujud pada aku. Kalau manusia disuruh sujud pada manusia, isteri lebih layak sujud pada suami. Itu punca cerita sujud tu. Kemudian dia main pula cerita isteri yang khidmat kepada seorang perempuan yang khidmat kepada bapa dia. Kemudian dia main cerita yang ketiga, cerita unta pula. Satu hari unta ni bila nampak Nabi, dia terpa mai dekat Nabi, dia sujud di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkata baginya oleh segala sahabat, ya Rasulullah, ini binatang tiada berakal, sujud ia bagi engkau. Dan kami sekalian ini semuanya mempunyai akal, maka kamilah yang terlebih sebenar bahawa kami sujud bagi engkau. Sahabat-sahabat yang duduk sama dengan Nabi masa tu, bila tengok unta mai sujud, mereka kata unta tak ada akal ni pun reti, kenal kata yang ni Nabi, kena hormat. Unta ni tak ada akal, dia kata, tapi bila jumpa Nabi mai sujud di depan Nabi, kalau menatang tak ada akal pun boleh fikir, kata kena hormat Nabi. Dia kata, ini kan pula kami manusia, Allah bagi akal, izinkan supaya kami sujud pada engkau ya Rasulullah. Itu cerita dia. Nak cerita, kata kalau lah ni orang kata ta'asub lah. Ta'asub. Sahabat dulu ta'asub sungguh dekat Nabi. Ta'asub sungguh. Nampak unta sujud dekat Nabi, mereka pun nak sujud sama. Ta'asub mereka dekat Nabi. Bila Nabi jatuh dalam lubang yang digali oleh munafik di dalam perang Uhud, 80 orang sahabat bangkit tahan dada, tahan belakang, biar kena panah. Mati syahid di keliling lubang yang digali oleh munafik. Pasal apa? Pasal ta'asub. Pasal sayang sungguh dia dekat Nabi. Nabi jangan mati, aku mati tak apa. Ta'asub kepada Nabi. Ta'asub dalam perkara yang seumpama ini bukan takat dibolehkan, bahkan disuruh. Disuruh kita ta'asub pada agama. Disuruh. Kerana Islam, kerana Allah, kerana agama, apa jadi pun tak apa, kita akan buat. Sahabat Nabi bila tengok unta mai sujud dekat Nabi, mereka sudah jadi hilang pertimbangan. Mereka kata, ya Rasulullah, kalau unta tak ada akal pun reti kenal hang ni utusan Allah, hang ni Rasulullah, dan mereka sujud dekat hang, ini kan pula kami manusia, kami nak sujud dekat hang. Ni yang ada pada zaman Nabi SAW. Kata dia, dan jikalau patut sujud itu bagi seorang manusia, nescaya aku suruh akan perempuan bahawa sujud ia bagi suami dia. Lagi sekali Nabi ulang benda tu. Dia kata kalau manusia boleh sujud manusia, dia kata tak ada orang lain lah yang layak sujud, melainkan perempuan, isteri disuruh sujud kepada suami dia. Mesej yang dia nak bawa dalam kitab ni simple aja, senang aja, tapi kita tak boleh buat. Dia nak bawa satu benda ya dalam kitab ni. Dia nak abang kata isteri kok mana pun kena taat pada suami. Dia nak abang yang tu je. Kita haduk main mengaji ni pun bini celaru lagi. Celaru lagi. Bukan kata kelang kabut tak. Celaru. Balik mengaji lambat sikit. Muka masam nak marah. Tak tahuan punca nasi tak mau hidang lah. Macam-macam jadi. Bermakna hak Nabi nak abang ni perkara besar. Perkara yang menyangkut soal kebahagiaan manusia.
Kita duduk dengar cerita macam mana Sayyidatina Fatimah, anak Nabi, pi rumah satu orang perempuan yang Nabi kata itu bakal ahli syurga. Bila dia duduk, tiba-tiba balik suami dia tinggal Fatimah, terus buka pintu, bagi ayam, bagi tungkat dekat suami dia. Kita dengar ni bukan cerita dongeng, ni cerita betul, cerita sungguh-sungguh punya cerita. Sampai Fatimah pun tak faham. Selesai dia layan suami dia masuk elok, baru dia pergi dekat Fatimah, baru dia terang, dia kata aku bagi ayam untuk hilangkan dahaga dia. Dia balik kerja penat. Aku bagi tungkat, habuan dia balun aku. Kalau sekiranya aku layan dia tak cukup. Kita lah bagi juga tungkat, tapi dia bagi atas belakang kita, bukan dia bagi di tangan kita. Dia bagi tungkat tu atas belakang kita. Jadi tangtu pun kita dah habis dah. Kita tangtu pun dalam soal nak tarbiyah diri kita pun kita kalah. Dalam soal nak tarbiyah isteri pun kita kalah. Dalam soal nak tarbiyah anak-anak pun kita kalah. Kita nak bercakap soal tarbiyah orang lain macam mana? Dan ni mesej yang agama bawa ni. Mesej yang agama bawa. Pam bercara. Tengok-tengok bini dia di rumah pun dia tak boleh tarbiyah. La ilaha illallah. Yang main duk cakap orang buat apa? Balik dekah bini hang lah. Tak leceh kah? Tak leceh kah? Kita pergi rumah dia, lama duk sembang, ayam tak keluar main pun. Ayam tak keluar main pun. Lama dia pun nampak gelisah. Kita tengok dia pun nampak gelisah. Lama dia bangkit pergi ke dapur, satu bunyi bertengkar di dapur. Bunyi dia kata kat bini dia, ayam mana orang main lama? Bini dia kata, ayam kepala otak hang, gula tak ada. Kelai di dapur. Jadi saat lagi dia main balik, muka pun nak senyum tak jadi, nak masam tak kena jadi. Kita balik orang lah, satu lah kesian kat dia. Kita balik orang lah. Jadi tak padan dengan kita masuk tadi, dia sembang tumbuk meja gedung. Hebat sangat. Tengok-tengok. La ilaha illallah. Leceh. Nampak tak? Ni nak cerita kata lemah kita ni. Lemah kita di dalam menerima Islam sebagai cara hidup. Kita ambil itu, kita tak ambil semua. Kita ambil sikit-sikit. Diri kita tak bentuk ikut Islam mau. Isteri kita tak bentuk dia ikut Islam mau. Anak-anak kita tak asuh ikut Islam mau. Kita tak buat benda ni. Kita duk bercakap satu benda yang jauh daripada kita. Sedangkan kita sendiri itu kita tak boleh buat. Ni yang kita duk baca ni nak perbetul diri kita, nak perbetul keluarga kita. Kalau betul yang ni, insya-Allah. Nabi Muhammad tak ada berceramah berapi-rapi, bumbang, tak ada pun. Tapi Nabi Muhammad ni orang tengok dia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Orang tengok Nabi, orang tengok rumah tangga Nabi, orang tengok isteri Nabi. Tentu orang tahu dah Nabi Muhammad ni uswatun hasanah, contoh yang cukup baik. Cukup baik. Akhlak yang ada pada Nabi itu, musuh jadi lemah, kawan-kawan jadi segan. Cara Nabi tarbiyah anak dia, isteri dia, cara yang Nabi guna tu orang tengok, aku ada nak boleh buat lagu tu. Maka akhirnya tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui kejayaan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia kerana sangat besar haknya itu atas isterinya. Jikalau ada pada tapak kakinya sehingga sampai pada tengah kepalanya pun yang jadi najis dengan sebab nanah dan darah, kemudian berhadap oleh isterinya, itu akan dia. Maka menjilat-jilat akan dia. Sesungguhnya belum lagi mendatangkan hak suaminya. Nabi kata kalau sekiranya daripada kepala kamu sampai kaki kamu ada nanah, isteri kamu main jilat daripada kepala kamu sampai kaki kamu dia jilat, nanah-nanah tu semua, sesungguhnya isteri masih lagi belum menyempurnakan hak dia kepada suami. Dan telah berkata oleh setengah ulama, maka wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya dan merendahkan mata pada hadapannya. Dia kata sebagai isteri, yang ni kena ada malu terhadap suami, kena ada malu dia. Malu maksudnya segan dekat suami dia, dia segan. Kalau dia boleh duk kata lebih kurang kat kita, makna dia tak segan kat kita. Kita nak tahu isteri kita ni yang dah 14 tahun hidup sama dengan dia, 20 tahun hidup sama dengan dia, 30 tahun jadi isteri kita ni, dia segan ke tak dekat kita? Tengok yang tu.
Kalau dia duduk keluar cakap lebih kurang dekat kita, di depan orang pun dia kata lebih kurang, makna isteri kita tak segan dekat dia. Dia tak segan. Dia kata lebih kurang lah. Dia kata Allah hang tu pun apa kurang. Dia kata kat kita depan orang pula. Maknanya isteri kita tak ada segan dekat kita. Ada benda yang tak kena dalam rumah tangga kita, sehingga kan isteri kita sendiri tidak ada segan kepada suami dia. Dan sebagai isteri mestilah merendahkan mata pada hadapan suaminya. Duduk depan suami itu jangan duk pandang sangat muka suami dia. Bila suami dia tengok ke lain, dia tengok tak apa. Bila suami dia tengok ke dia tunduk. Yang tu cantik. Yang tu cantik. Ni dah, kita tengok dia tengok kita. Kita cegil kat dia cegil lagi bedak kat kita. Lain kita lari daripada dia. Yang tu maknanya ada tak kenal lah. Ada wayar shot tang mana. Yang kita nak kena cari balik tang mana yang jadi shot tu, balut balik wayar tu elok-elok, jangan duk bagi dia shot lama-lama. Sekali lagi satu rumah dia blackout habis. Jadi ni yang kata tarbiyah isteri. Tarbiyah isteri. Bila kita bercakap, dia tak menyampuk, tak tentu punca. Ni dak kita bagus punya duk cerita, dia pula habaq di sana, dia kata semua tu la ilaha illallah. Dia boleh buat mulut capui lagu tu depan orang. Tak kena banyak makna adab kita tak bagi dekat isteri kita, sehinggakan dia jadi satu orang yang tidak beradab. Dan wajib pula mengikut bagi suruhnya dan diam ia pada tak kala berkata suaminya. Suami suruh, dia turun, dia taat. Suami dia kata malam ni masjid Kelang Lama hang siap, jom kita pergi. Dia tak ada cakap banyak lah. Dia pun turun siap, kain baju lah, laki dia nak pakai dia setrika bagi semua. Okey, tu cantik, boleh main satu kereta. Kalau suami dia kata malam ni masjid Kelang Lama apa? Dia kata nak pergi apa? Nova supermarket ke apa tadi. Itu silap lah tu. Itu silap. Dia tak heran ke kita. Dan diam apabila suami dia bercakap. Suami dia bercakap, dia diam, dia dengar, dia setuju, dia tak setuju apa tu cerita lain, dia diam. Dia tak merosakkan perbualan suami dia. Dan berdiri tak kala datangnya dan tak kala keluarnya. Suami nak keluar, dia kata ya, dia kata abang nak pergi ni. Bangkit dia, turut dia sampai ke pintu. Lah ni ni hari ni, minggu ni, bulan ni, tahun ni, 2-3 tahun ni, zaman orang duk cakap pasal keluarga bahagia. Buat forum pun tajuk keluarga, buat seminar pasal keluarga, buat kursus keluarga. Pasal apa? Pasal orang dah boleh kesan lah ni. Apa punca rosak dalam masyarakat ni? Apa punca dia? Punca dia keluarga. Punca dia tampuk. Hak duk jadi kelang kabut dalam masyarakat ni, punca dia di situ. Punca dia tarbiyah tak ada dalam rumah tangga. Punca dia tampuk. Berapa ramai ibu bapa hari ni teriak pasal kelaku kelayak anak-anak dia. Hak duk jadi hari ni berapa ramai isteri yang merana pasal perangai huduh suami dia. Berapa ramai suami yang tidak tenang dan tidak bahagia kerana kedegilan dan keengkaran isterinya. Semua benda ni gulung masuk sekali. Punca dia daripada tarbiyah dalam keluarga. Tak ada sebenarnya dalam keluarga kita tak ada tarbiyah. Kita hidup elok sikit aja daripada lembu kebau. Elok sikit aja. Lembu kebau duduk dalam kandang, kita duduk luar rumah. Rumah kita ada dengan tudung tingkap apa. Elok sikit aja pada lembu kebau. Tapi tak ada apa. Hidup masing-masing. Dia nak pergi sana, bini dia nak pergi sini pun ikut suka. Masing-masing jadi berceramuk lagu tu. Dan anak-anak pula menjadi mangsa daripada kekacauan yang berlaku di dalam rumah tangga. So hari ni main macam-macam cerita. Cakap tentang keluarga bahagia, bagilah petua lah begitu begini abang. Tak jadi juga. Tak jadi juga. Di mana silap dia? Silap dia kerana keluarga itu tidak dibina dengan iman pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takat duk habang kata kita suami isteri ni hidup kena boleh bertolak ansur. Tak jadi. Dia kena bina semua ni di atas iman pada Allah. Pasal apa hang kena buat macam ni? Pasal Allah suruh. Abang betul. Bukan pasal aku suami hang, bukan ni semua bukan. Tapi pasal kita hamba Allah, Allah suruh hidup lagu ni. Kita kena hidup lagu ni. Kerana Allah. Bila kita pasakkan tujuan hidup kita kerana Allah, insya-Allah dia tak lari. Rumah tangga pun elok, semua pun elok, mesti kerana Allah. 2 petang lepas saya tengok dalam televisyen rancangan RSD.
petang-petang TV3 RSB ni cerita budak-budak muda. Dia ambil satu slot perbincangan budak-budak UPM, mahasiswa Universiti Pertanian, bercakap tentang tajuk konsert. Boleh tak boleh kita nak buat konsert lah ni. Yang pengacara majlis tu kata, dia kata sekarang mari kita lihat perbualan di antara mahasiswa UPM tentang konsert. Dia tunjuk gambar tu. Hak satu mahasiswa ni dengan janggut ada sikit apa semua bagus. Hak satu lagi dengan rambut kepang jadi macam biji motor masam aja. Hak depa ambil nak berlakon, nak bercakap tajuk konsert ni. Hak kawan pakai stang ada janggut sikit ni, dia kata konsert ni tak sesuai dalam budaya timur. Dia kata tak sesuai. Kita ada cara lain. Dia kata kalau kita nak pengaruh anak muda kita supaya anak muda kita berakhlak baik, bertingkah laku baik, dia kata kita ada cara lain. Kita tak payah guna cara konsert ni. Hak rambut biji motor macam tu kata, dia kata tak. Bagi saya, dia kata tak ada salah apa. Sebab budak-budak hari ni dia peminat dengan konsert. Jadi kita guna konsert ni untuk tarik anak-anak muda ni. Kawan janggut ni kata, ya lah berapa lama kita nak guna platform konsert untuk tarik mereka? Berapa lama? Can you tell me? Dia kata, until when? Dia pun cakap putih boleh lah 2-3 pasal. Hak kono pula kata, dia kata sampai bila tutup sasanya. Selagi mana budak-budak hari ni minat konsert, selagi itulah kita guna konsert untuk tarik mereka. Kau ni kata, tapi kita kena tengok kita orang Islam. Dia ni jawab pula, dia kata tahu orang Islam. Dia kata tapi kita kena guna. Tu bertengkar tu saya kata pergi hantuk kepala ada orang tu cuma ya. Duk buang masa, buat apa? Habak kat dia ni konsert ni Islam bagi tak bagi? Tanya yang tu dulu. Kalau kata Islam tak bagi, konsert lagu hak dua adalah ni. Hidup menyanyi kaya lompat dengan gitar dengan dia sekali terjun pergi dekat penonton sambut hawi dia naik ke atas balik menyanyi pula lagi, buang baju kilas bawa atas kepala gini. Islam bagi tak bagi benda ni? Tanya yang tu. Kalau Islam tak bagi, full stop, titik, tak sabar dah, habis terus dah. Tuan duk buang masa, duk tarik tali, duk hang kata boleh, aku kata tak. Tuan buang masa. Islam kata tak boleh, habis. Itu saya tak boleh tengok dia betul kan? Orang tengok wrestling dia kan, dia duduk geram tengok ni. Saya tengok wrestling tak geram, saya geram nak jenis lagu ni. Dia duduk bercakap nak bagi kawan hak tengok ni celaru. Kawan hak tengok ni pula tengok dia berkenan hak biji motor macam betul? Betul. Tumpang budak-budak muda lah mau jenis-jenis konsert ni, kita gunalah konsert ni. Jadi sebelum buat segala persembahan kugiran ni, kita bercakap kat mereka dulu. Kita ni apa warga negara Malaysia, kita kenal lagu tu lagu ni. Jadi kita tarik mereka kot tu. Ada yang pergi berkenan dengan kawan biji motor macam ni. Kita yang ni kita tak mau. Jenis-jenis yang boleh meracuni fikiran, jenis merosakkan fikrah ni kita tak mau. Kita mahu kita bagi ni acuan hak Islam bagi elok dah. Jangan pergi duk ongkah lagu lain. Tak mahu. Clear. Benda tu clear. Benda tu dia masuk. Kemudian pula perbincangan tu tak habis. Dekat tu aja. Tengah-tengah tu dia masuk cerita lain. Jadi makna dia saja pergi ronyah fikiran orang. Bagi jadi rosot dia tinggal. Kawan hak rosot ni bukan semua orang main di masjid rongkai bagi elok dah. Ada yang rosot-rosot tu pergi tanya mutan pun lah. Yang ni kita tak mahu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita nak bagi kita satu benda aja. Dalam apa juga bab, dalam apa juga hal, dalam apa juga keadaan, dia kata semua benda ni kita merujuk kepada Islam. Islam kata okey, proceed, jalan. Islam kata tak boleh, stop, tak boleh. Habis cerita. Selesai semua masalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia dan bersungguh membaikkan bau mulutnya dengan kasturi dan barang sebagainya dan mengekali perhiasan tak kalah hadirnya. Dia kata orang perempuan ni kena jaga mulut dia tu, kena bagi bau elok aja selalu. Apa juga caralah yang boleh mendatangkan bau elok pada mulut. Nak makan chewing gum ke apa kan dalam iklan TV tu makanlah, jadi mulut bau elok. Hala nak jadi mulut bau busuk, suami tak suka, orang perempuan kena elak. Suami pergi kursus seminggu tak apa, nak makan petai kan, nak makan jerim kan, nak ikut suka hang. Suami balik mulut mau bau elok. Itu cara kerukunan rumah tangga yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Mengekali perhiasan tak kalah hadirnya. Suami ada, pastikan dia sentiasa pakai elok. Bila suami ada di rumah tu, pastikan pakaian dia sentiasa bersih dan elok. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika gaibnya. Suami tak ada, pakailah lebih kurang tak apa. Hak ni pun kita lari banyak dah. Kita punya hari ni, kita punya konsep hari ni, bila nak keluar rumah mau pakai elok. Duduk di rumah biar lebih kurang tak apa. Nak pergi kenuri lah, ilaha illallah ni, musim-musim cuti baru ni. Dia bubuh macam-macam punya baju dengan renda dia, dengan tudung, ada labuci dia, ada labu ayak, labu kondok, semua dia gantung habis di tudung tu. La ilaha illallah, kita benar remeh tengok. Yang ni yang dalam Islam dia kata tabarruj. Tabarruj haram. Isteri yang keluar rumah sengaja dihias-hias diri dia, itu dia panggil tabarruj. Keluar tu dengan tujuan nak bagi orang tengok kat dia. Pakai serba benda dia tak nak pakai pun dia pakai. Pasal apa? Nak keluar. Pasal nak bagi orang tengok. Di rumah lebih kurang ayat. Maknanya kita alih apa yang Islam suruh. Islam suruh di rumah depan suami itu pakai seberapa elok yang boleh. Luar lebih kurang tak apa. Kita alih yang tu. Kita luar kita cukup elok. Di rumah kita buat lebih kurang. Yang tu tabarruj. Dan tabarruj adalah haram. Haram. Nah, lepas ni balik tengok tudung-tudung orang perempuan pakai tu, kalau ada rambu-rambu apa teteh bang malam ni. Kata dia ni yang hang gantung segala labuci labu apa ni pasal apa? Tanya dia, hang jawab mai yang tu dulu sebelum aku bertindak kan. Dia kata tak ada apa dia baca. Tabarruj, dan tabarruj adalah haram. Haram. Nah, lepas ni balik tengok tudung-tudung orang perempuan pakai tu, kalau ada rambu-rambu apa teteh bang malam ni. Kata dia ni yang hang gantung segala labuci labu apa ni pasal apa? Tanya dia, hang jawab mai yang tu dulu sebelum aku bertindak kan. Dia kata tak ada apa sebab, tak ada apa sebab buat keluar gunting ni belakang pakit ni kat gunting bang. Ni semua aku tak mau tengok dah. Aku serabut gigi mata dia. Dia kata ni pergi mengaji ajaran sesat di mana pula dia kata. Dah bukan sesat, hak ni hak betul ni. Hak ni hak betul. Jadi duduk pakai elok nak cari orang tu pasal apa? Tidakkah itu menimbulkan fitnah di dalam masyarakat belaka? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, dan wajib pula meninggalkan khianah bagi suaminya tak kala gaibnya. Wajib isteri itu memastikan diri dia tidak khianat, tidak curang terhadap suami sepeninggalan suami dia. Jangan ada berlaku perkara-perkara yang seumpama ini. Saya pergi ceramah di satu tempat baru ni, di satu kawasan tanah rancangan Bekang. Mereka bagi tahu, mereka tahu Ustaz mau sentuh sikit masalah ni. Masalah zina, masalah apa ni. Ustaz kena. Dan takat ni dia kata Hatul Imam tangkap saja, dia kata 5-6 kes dah. Bini orang dengan laki orang ni jadi celaru. Dia nak jadi lagu Bosnia sebelum jadi huru-hara lah. Bosnia sebelum jadi kacau bilau lagu ni, sama-sama. Bini jiran bini dia, bini kau kawan bini dia, lagu tu jadinya. Kita, kalau kita tak bendung betul benda ni, dia akan jadi lagu tu. Bila jadi lagu tu, bila bala Allah mai, tak ada guna apa dah. Susah duk teriak keluar air mata darah, susah semayang hajat sampai lebam dari, susah. Allah Subhanahu wa ta'ala susah dah nak hantar pertolongan dia kepada umat Islam yang ditimpa bala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata dia, sama ada pada hamparannya ataupun pada hartanya. Isteri jangan khianat suaminya pada hamparannya. Maksudnya khianat di tempat tidur. Jangan khianat suami. Dan jangan khianat pada harta suami. Dan memuliakan bagi isi rumah suaminya dan segala karabahnya. Hendaklah isteri muliakan adik-beradik suami dia. Mak suami dia, bapa suami dia, adik-beradik suami dia, dia kena muliakan. Dan lagi melihatnya akan sedikit pemberian daripada suami itu akan banyaknya. Laki bagi sikit pun terima dengan reba hati. Inilah yang paling banyak suami boleh bagi sesuai dengan pendapatan dia. Suami gaji 600 sebulan, kalau dia bagi dekat kita 300, bagi dekat isteri 300, itu cukup besar lah. Cukup besar dia bagi. Lihat 300 yang suami bagi itu sebagai satu pemberian yang cukup besar. Duk ada hari ni dia tak nampak besar. Suami dia bagi tu dia duk nampak sikit. Dia duk habang pula kat suami dia. Dia kata, kak saya dia kata laki dia duk bagi 1000 sebulan. Habang pula sambil ketak-ketak kepala. Suami dia kata, saya ikut tampak kepala hang tak ketak musim terus ni, dia kata. Dia tak apa laki dia gaji 3000, dia bagi kat
1,000. Aku gaji 600, bagi kau 300, nak suruh aku bagi 1,000 tu noh. Kata gitu. Yang tu jadi leceh. Jenis dia duk perangat suami dia duk cerita-cerita, duk kemen pergi ke sana sini, yang ni leceh. Ini semua merosakkan ketenangan di dalam rumah tangga. Isteri kena ada adab tu. Dia tak boleh cakap tak ketahuan di depan suami dia. Maka sayogianya bagi perempuan yang takut ia kepada Allah, bahawa bersungguh ia di dalam mengerjakan taat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping dia sendiri kena taat pada Allah. Dan bersungguh-sungguh pula ia dalam mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya. Dan lagi minta reda kepadanya. Isteri ini kena selalu minta reda dekat suami. Minta. Tiap-tiap hari kalau boleh, pergi dekat suami minta. Dia kata, abang kalau ada duit abang, kupang doa yang saya terambil, saya minta halal. Suami pun jangan balik tengok kedai, hang ni awak ni. Tak ada awak apalah. Memang ini amalan hari-hari. Minta halal selalu. Minta halal. Pasal kadang-kadang memang dia tersilap. Dia ingat pakit baju dia, rupanya pakit seluar kita. Dia terambil duit kita. Jadi kita minta halal selalu. Kita pun dengan reba hati, dengan senang hati halal semua yang dia terambil. Dan bersungguh-sungguh pula ia mengikut dan berbuat kebajikan bagi suaminya dan minta reba. Maka itulah syurga ataupun nerakanya. Dia kata orang perempuan ni itulah syurga ataupun neraka dia. Kalau dia mendapat redha suami, sesungguhnya dia mendapat syurga Allah. Kalau dia mendapat murka suami, sesungguhnya dia mendapat murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tersebut di dalam Tuhfah bagi Syekh Ibn Hajar dan di dalam Nihayah bagi Ramli, apabila zahir tanda derhaka, seperti kasar jawabnya, kemudian daripada lembutnya, dan mata mukanya, kemudian daripada bersihnya, dan berpaling kemudian daripada berhadapannya, maka mengajarlah ia akan isterinya hal keadaannya sunnah. Ini dia nak cerita tentang isteri yang nusyuz. Bila ada tanda-tanda isteri itu macam nak nusyuz dengan kita. Contohnya, selama ni muka manis, satu hari itu muka masam. Itu tanda-tanda nusyuz, tanda-tanda derhaka pada isteri. Sebelum ni bila bercakap, duk tengok kita beradab kita elok-elok. Lepas tu bercakap, duk tengok ke lain. Bercakap dengan kita tapi tengok ke lain. Itu tanda-tanda nusyuz. Bila ada tanda-tanda macam ni pada isteri kita, dia kata maka hendaklah kita mengajarkan dia. Dan mengajar itu adalah sunnah. Kita habangkan dia elok-elok, didik dia elok-elok. Artinya hendaklah menakut ia akan seksa dunia ini dengan palu dan lagi digugurkan nafkah dan gilirannya. Habangkan dia, kata ni hang duk buat muka masam ni, hang duk cakap beralih ke lain ni, kalau nak kira-kira aku boleh pupui hang ni. Aku boleh pupui hang. Abang kat dia. Kalau nak kira-kira, aku tak wajib dah tanggung nafkah hang. Kalau bini 2 atau 3, kalau nak kira-kira, kata seminggu ni aku tak balik rumah hang. Kena abang begitu kat dia. Dan hendaklah menakuti pula akan dia, akan seksa akhirat dengan api neraka. Seperti firman Allah Ta'ala. Wallati taqafuna nusyuzahunna fa'izuhunna. Artinya segala perempuan yang takut kamu akan derhaka mereka itu, maka ajar oleh kamu akan mereka itu. Dan sayogia bahawa menyebut dan mengingatkan ia bagi istrinya akan khabar yang sahih keduanya. Iaitu apabila bermalam oleh perempuan hal keadaannya meninggal ia akan tempat ketiduran suaminya. Nescaya melaknat akan dia oleh segala malaikat sehingga sampai waktu subuh. Bagitahu ni, semua ni bagitahu kat dia. Ni hang ni, cara hang buat ni aku dah kecil hati. Hang tidur malam ni, kalau tidur dalam keadaan aku duk kecil hati dekat hang, daripada malam ni sampai pagi esok malaikat akan laknat hang. Bagi tahu dekat dia benda tu. Dan dengan sebab laknat daripada malaikat ini bermakna Allah juga laknat hang, bermakna nerakalah tempat hang. Kata kat dia supaya benda ni sampai dekat dia. Dan adapun jikalau tahqiqlah derhakanya, seperti menegah dia daripada mengambil kesukaan. Bila tahqiq, bila dah confirm dah dia derhaka dekat kita, tahqiq jelas dah dia derhaka dekat kita. Tadi takat muka masam dia, kok kita nak kata dia ni derhaka ke tak dah. Muka masam, kok sedih pasal lain dah. Ataupun bila bercakap beralih ke lain ni, bukan pasal benci ke aku, mungkin pasal dia duk tengok siapa ada janji nak main kah. Yang tu kita tak clear lagi. Tapi bila jelas dia memang derhaka dekat suami dia, sampai laki tepuh sikit tepih. Yang ni, silat pulut kan silat. Sunda apa kan ni? Tepuh sikit tepih.
sampai tak boleh ambil kesukaan padanya, maknanya nak melawak pun tak mau, tepuh sikit pun tak boleh, sampai semua tak boleh, maka tahqiqlah, maka clearlah, jelaslah dia sudah derhaka pada suami dia. Dan seperti keluarnya daripada rumah dengan tiada uzur syar'i, saja-saja dia keluar duduk meronda di rumah orang. Dan jika berulang-ulang derhakanya, maka hendaklah mengajar pula ia akan dia seperti berpindah daripada tempat ketiduran, hal keadaannya sunnah. Kalau nampak dia memang dah nak derhaka dekat kita, bukan nasihat lagi dah, terus tidur dengan dia, tidur tang lain. Malam tu kilik bantai keluar buat muka sedih saja. Kita duk harap-harap tak lagi kita tengah lena dia main selimut kita. Sampai pagi dia tak main selimut kita, ubat nyamuk boleh tak pasang, habis berbintik kaki, nyamuk balas kita. Pagi esok kita pergi meretak kat dia pula, nyamuk balas aku, dia kata bau pada muka hang. Bila dah jadi lagu tu, apa dia kata? Maka jangan dipalu. Dia kata jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Tetapi kata Imam Nawawi, dipalu ia. Imam Nawawi kata dah tunggu pagi balun lah. Ada pendapat ulama kata sampai lagu tu jadi jangan dipalu, jangan pukul lagi. Pukul ni biar penghabis sekali. Tapi Imam Nawawi dia tak ada tunggu lah. Dia kata tunggu apa lagi, balun dia. Dia kata balun dia. Artinya harus bagi suaminya berbuat akan yang demikian itu dengan syarat mengetahui akan memberi faedah oleh palu itu. Dia kata suami boleh pukul isteri dia waktu tu dengan syarat suami tahu. Dengan sebab pukul ni barulah isteri dia sedang daripada kesalahan dia, baru boleh pukul. Intah. Dia kata berhenti situ. Wallahu a'lam. Berita dia. Tadi berita pukul 6 petang tadi, satu kes lagi. Satu kes lagi, budak umur 18 bulan kena dera pula. Tak habis-habis. Apa malang yang nak jadi di negara kita. Pukul 6 tadi. Pukul 6 tadi di mana tu? Port Dickson. Di Port Dickson pula 18 bulan kena dera dengan pak dia. Habis apa melecong habis di badan dia, kemudian apa bunyi hangat sangat dah itu ni. Hangat seorang hukuman berat akan dikenakan kepada orang yang mendera anak apa begitu gini, 4 tahun penjara. La ilaha, 4 tahun berat apa? Kawan tu patah kaki tu, remuk tulang paha. Yang nama Fitri apa, Nur Fitri apa tu, remuk tulang paha, tempurung kepala ni remuk. Dia rembas. Kemudian penderaan seks pula lagi. 4 tahun aja bagi. 4 tahun aja. Ini cerita satu jadi hari ni. Tak habis lagi cerita kawan tu baru boleh makan susu. Tanpa guna saluran baru boleh makan susu. Kena pula seorang lagi di Port Dickson umur 18 bulan. Ni pok-pok ada pukul duk tera anak ni. Dia tak tengok TV kan? Dia tak tahu ke kata itu satu isu dalam masyarakat hari ni. Yang orang duk bercakap dan orang pandang serius. Dia tak tahu ke yang dia duk buat juga ni. Macam mana cara ni nak selesai pok-pok ni? Nampak? Ini isu dalam masyarakat hari ini. Manusia apabila dia jauh daripada petunjuk Allah, lebih daripada tu pun dia boleh buat. Kalau manusia jauh daripada petunjuk Allah, lebih pada tu. Kakak bagi patah kaki anak, bagi remuk tepung kepala anak tu kecil, lebih pada tu dia boleh buat. Dia boleh cincang anak dia. Dan macam-macam benda dia boleh buat. Maka sudah sampai masanya kita hari ini cubalah sedaya upaya, tuas tangan, tarik kawan-kawan kita ni supaya dia dekat dengan masjid. Tarik dia supaya di masjid ni dia terima hidayah daripada Allah, dia diberikan kesedaran oleh Allah dan dia tinggal benda-benda yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Wallahu a'lam. Dulu ada saya mengajar di satu masjid di Bung Sebai, bab taharah ni. Satu orang tua tu tanya saya. Itu sebab kita mula kuliah dulu kita baca adab mengaji. Kadang-kadang ada yang tak ada adab. Dia tanya kita, Ustaz, tentang ayat 2 qolah tadi ni saya nak tanya sikit. Saya tanya. Kalau sekiranya ayat dalam qolah tu dia kata korang 2 gelas nak cukup 2 qolah. Saya tanya lah. Ayat yang duk takung tu tak cukup 2 qolah, tak cukup 2 gelas saja. Kalau kita tambah 2 gelas tu dengan air kencing, boleh tak ambil air semayang? Lagu tu tanya lah. Ni cerita bab taharah ni. Kita kata ayat yang kita nak celup, ambil dan sebagainya, dan ayat itu tidak dikira mustakmal, mestilah syarat ayat itu mencukupi sukatan 2 qolah. Dia tanya.
Baiklah, takungan tu tak cukup 2 gelas aja lagi. 2 gelas lagi, kalau tambah 2 gelas cukup 2 kolah. Dia kata, baik. Lah ni dia tak cukup 2 gelas, kita tambah dengan 2 gelas air kencing. Boleh tak boleh dia semayang? Lepas tanya boleh tengok kawannya. Jerot tengkok dengan wayar mikrofon ni boleh tak? Kita nak mengaji. Boleh jawab tu boleh, tapi kita tak maulah jenis tanya nak main-main ni, kita tak mau. Ni bukan nak main-main, ni bukan tempat nak tunjuk pandai. Kalau hang pandai, ambil hari Rabu malam Khamis kan mengajar, panggil orang main dengar. Bukan main duk dah kawan, bukan main nak tunjuk hero, bukan dah. Ini bukan masa dia. Apalah, kita jawab je lah, selesai masalah tu. Minggu depan main mengajar, dia tanya pula. Dia kata, ustaz ni tentang ayak ni juga, ustaz duk mengajar ni tentang ayak ni juga. Ustaz ada terang ayak mutlak, ayak musta'amal, ayak mutaghayyir, ayak mutanajjis, apa semua. Ayak mani tu najis ke tak? Biar juga lah. Kita kata sabit dengan hadis Nabi, kita tahu. Dia tanya main-main, kita jawab lagu kita ni orang mesti lah. Ikut hadis Nabi, Nabi pernah pagi esoknya Nabi bangkit nak semayang, di kain dia ada kesan air mani. Nabi fikir-fikir buang kesan air mani itu, Nabi pakai kain yang sama semayang. Nabi tak basuh dah kesan tu. Hadis ini menunjukkan bahawa air mani itu tidak najis. Kata dia. Okey, dia kata. Oh, potong. Okey. Soalan yang kedua, dia kata. Kalau kita himpun air mani 2 kolah, boleh ambil air semayang tak? Ini kita cerita benda yang kita dah jumpa. Oleh kerana ustaz kata air tu bukan najis, kalau kita himpun 2 kolah, boleh tak guna ambil air semayang? Nak jawab apa kata? Saya pun dia ada lah had. Kita nak boleh tahan soalan ni. Kita pun bila sampai peringkat tu nampak dia ni mangkap ni. Kita pun kena jawab lagu mangkap juga. Kita kata dia ni, Haji himpun bagi cukup 2 kolah tu, saya beritahu hukum dah. Kepuk lantai, pum kata. Orang tanya suruh dia buat main-main. Dah tak main-main lah. Sungguh ni buat. Bagi cukup 2 kolah tu, mai tanya saya. Hukum dia duk ada dah, tapi nak bagi hukum benda tak ada buat apa. Himpun bagi ada benda tu dulu mai tanya. Saya nak abang lala tu juga. Nak marah. Lama-lama orang masjid tu bangkit, mereka pegang dia. Mereka kata, hang kalau nak mengaji hang duduk, kalau tak mengaji hang pergi balik. Ustaz tak boleh lah kata lagu tu, tapi mereka kata tak apa, sama-sama sekampung. Hang nak mengaji hang duduk elok-elok, hang tak mau mengaji hang pergi balik. Hang pergi balik lah, dia bangkit keluar, keluar. Dia tunggu di luar, dia tak balik. Habis sah lerah kita selesai sembahyang isya apa semua, tak lagi keluar mai dia main himpit belah. Dia kata boleh lah, cara tu ustaz terang jangan boleh lah. Tapi ilmu kulit tunjuk mai ke dada dia. Ni Allah Ta'ala nak tengok ni. Dia kata haizi Ini pun jenis kasih mamat juga. Jenis tu aja, tak ada apa. Tak ada apa. Yang dia punya tujuan satu aja. Tujuan dia nak menggagalkan umat Islam seluruhnya. Orang nak capai matlamat yang kita nak buat tu. Kita nak ke matlamat tu, dia kerja dia duk tabung paku payung atas jalan, kerja dia duk tabung duri atas jalan, kerja dia duk buang bara api atas jalan. Nak bagi orang lambat sampai ke orang nak tu. Bukan kerja dia main bubuh jalan tar perata bagi elok nak bagi orang cepat lagi sampai ke matlamat. Tak, dia tak jadi macam tu. Dia jadi sebaliknya. Dia kerja nak tabuk paku payung, dia kerja nak bubuh rebah atas jalan, nak bagi orang nak pergi tu lambat sampai. Pasal dia duk kacau ni. Ini bukan sifat orang yang beriman sebenarnya. Jari saya luka dan luka itu dibalut. Oleh itu saya bertayamum. Apa hukumnya? Okey, baik, dalam kes ni ramai orang keliru. Mula sekali kita balik kepada asal masalah. Macam mana sekalipun kita, selagi mana akal kita berfungsi, boleh fikir, erti cuaca panas, cuaca sejuk, tahu minta ayak dengan buah temikai, erti beza, selagi itulah kita wajib kena semayang.
Sakit tu minta ayak kawan suar temikai, dia kata aku kan minta temikai, aku minta ayak, kena semayang. Pasal dia beza dia antara temikai dengan ayak. Kalau sampai minta ayak orang suar temikai pun mamah makan juga. Kalau minta ayak kawan buh sekelak hek pun dia makan juga. Sampai tak tahu dah apa benda orang buh dalam mulut dia, tahu kepak ambil je, dia pun tak sedar diri dia, tak tahu apa. Bermakna sudah terangkat taklif daripada dia. Selagi mana boleh fikir, boleh bercakap, boleh minta, kena semayang. Baik, dalam kes yang macam ini, hamba Allah ni luka jari dia berbalut. Ataupun hamba Allah ni patah tangan dia bersimen. Adakah dia wajib semayang? Jawab dia, ya, dia wajib semayang. Macam mana cara dia nak semayang? Jawapan dia, mula sekali dia kena berwuduk juga. Berwuduk pada anggota-anggota wuduk yang tidak mudarat. Ini ayat semayang. Ambil ayat semayang macam biasalah, basuh muka, rukun, basuh tangan. Kalau tangan semen daripada siku sampai pergelangan tangan belah kanan, hak kiri tak semen, hak kiri itu kena ayat semayang juga. Ambil ayat semayang juga. Sebelah semen ni ambil ayat sapu buat syarat aja kat atas dia. Lepas tu kepala apa semua selesai sampai basuh kaki. Selesai tu tayamum pula. Tayamum dengan niat menggantikan tempat yang tidak sampai air. Jadi kalau sekiranya dia tayamum sahaja tanpa wuduk, tayamum itu tidak sah. Jadi kita duk faham selama ni, bila jadi lagu tu kita boleh ganti terus daripada ayat semayang terus tayamum. Tak, bukan macam tu. Ayat semayang tu kena ambil juga. Tempat hak balut, doktor kata tahun ni jaga, jangan bagi kena ayat, tahun tu kita langkah. Tak sah bagi kena. Tapi kawasan lain kena juga bagi lalu ayat semayang. Selesai dah sampai habis basuh kaki sekali lagi, cari debu pula, tayamum. Tayamum ni muka dengan dua tangan. Tayamum, niat dia, tayamum sebagai ganti kepada tempat yang tidak sampai air. Semayang kena jalan juga. Itu cara dia. Wallahualam. InsyaAllah. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu daripada kelemahan diri saya. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah Allah.